Menumpaskan sindiket perjudian dalam talian yang SKMM menangani 3,868 kes insiden keselamatan atau skam membabitkan kerugian lebih kes penipuan di bawah membabitkan Seksyen kerugian lebih 420 Kanun 8.2 Keseksaan juta merangkumi Makau Scam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya perkenalkan diri saya Nur Sheila Binti Muhammad Sabri, nombor matrik 291579. Melalui video ini, saya akan membuat perkongsian kepada anda mengenai isu ataupun kes penyalahgunaan internet yang telah berlaku di Malaysia. Okey, video seperti tadi merupakan sedikit gambaran kepada anda semua mengenai kes penyalahgunaan internet. Terdapat beberapa jenis kesalahan penyalahgunaan internet ataupun media sosial yang berlaku dan telah wujud di Malaysia. Antara yang biasa dilakukan oleh pengguna internet adalah isu scammer ataupun penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau data komputer, kecurian maklumat, serpayan secara tidak sah ke atas sistem, menyalin perisian secara tidak sah, pengitipan, judi cyber, skim cepat kaya, pornografi, pengundaman atau hacker, penyebarang virus atau dan mail spam. Kebanyakan mereka ini menyalahgunakan internet dengan melakukan jenayah cyber dengan tujuan yang salah demi kepentingan sendiri dan memudaratkan orang lain. Siasatan daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM pada tahun 2016 mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 menunjukkan bahawa terdapat 194 kes penyalahgunaan internet bermula dari bulan Januari sehingga September. Bukan itu sahaja, laporan juga menunjukkan bahawa terdapat 3,868 kes insiden keselamatan cyber yang perlu ditangani oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Seterusnya, saya akan kongsikan beberapa kes berkaitan penyalahgunaan internet. Okey, salah satunya ialah yang paling popular sekali ialah kes scam. Terdapat pelbagai berita di kaca TV maupun surat khabar mengenai kes scam ini. Sebagai contoh pada Mei 2022, terdapat 66 sindiket penipuan ataupun scammer platform e-dagang dan 1,433 pemilik akaun kedai berjaya ditahan. Mereka dituduh di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan dan Seksyen 29/1 Akta Kesalahan Kecil yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 10 tahun jika disabit kesalahan. Bukan itu saja, menurut laporan daripada Akhbar Metro, ciri-ciri klien yang menjadi sasaran scammer adalah golongan 51 tahun ke atas. Mereka merupakan antara golongan yang cenderung menjadi mangsa penipuan. Ia kerana mereka kurang terdedah terhadap maklumat serta pengembangan semasa berkaitan kes penipuan. Kes yang berikutnya ialah kes pornografi. Terdapat beberapa undang-undang yang berkaitan dengan seks cyber dan pornografi, iaitu Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia menyatakan bahawa akta tersebut melarang kandungan yang tidak senonoh, lucah, palsu, mengancam atau menyinggung perasaan dengan tujuan untuk mengganggu, mendera, mengancam atau mengganggu sesiapa. Selain itu, terdapat juga Akta Jenayah Seksual 2017 di mana akta ini bertujuan untuk melindungi golongan kanak-kanak di jenayah seksual. Sesiapa yang disabit ke atas tuduhan menghasilkan, menyimpan dan mengedar bahan pornografi kanak-kanak boleh dipenjarakan tidak melebihi 30 tahun dan sebatan tidak kurang daripada 6 sebatan. Okey, seterusnya saya akan kongsikan kes melalui petikan daripada akhbar bernama ini. Dan mengikut kes ini, golongan kanak-kanak diberi perhatian lebih supaya mereka tidak menjadi mangsa-mangsa kepada penyebaran video pornografi. Oleh itu, Kementerian Komunikasi dan Digital sedang berusaha sama ada untuk meminda atau komunikasi dan multimedia selaras dengan penubuhan pasukan khas di bawah siasatan jenayah seksual wanita dan kanak-kanak demi melindungi golongan kanak-kanak dan wanita serta membanteras aktiviti pornografi kanak-kanak. Bukan itu sahaja, Perdana Menteri Malaysia Datuk Anwar Ibrahim turut menghantarkan Belanjawan 2023 di mana beliau mengumumkan bahawa sebuah pasukan khas di bawah D11 Polis Diraja Malaysia PDRM akan ditubuhkan untuk mengekang aktiviti pornografi kanak-kanak. Mereka juga akan bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk mencari pelaku yang telah menyebarkan video tersebut. Terdapat Akta Kanak-kanak 2001 yang memberi perlindungan kepada kanak-kanak dari sebarang bentuk penyalahgunaan, eksploitasi dan pengabaian. Menurut akta ini, pekerja sosial memainkan peranan penting dalam melaksanakan Akta Kanak-kanak 2001. Pekerja sosial membantu dalam memberi perkhidmatan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa. Terdapat beberapa cara pemulihan kepada kanak-kanak yang menjadi mangsa video pornografi ataupun seksual. Antaranya dengan memberikan sokongan emosi, kaunseling yang khusus untuk membantu mereka mengatasi trauma serta memberikan perlindungan fizikal kepada kanak-kanak. Menurut Akta Kanak-kanak 2001, perlindungan fizikal kanak-kanak amatlah ditekankan bagi memastikan kanak-kanak berada dalam lingkungan yang selamat dan terhindar dari sebarang risiko. Akhir sekali, ianya berkaitan Akta Perlindungan Peribadi di mana menurut Kementerian Komunikasi dan Digital, mereka akan membuat pindaan bertujuan untuk mengekang isu kebocoran data pengguna. Pindaan ini merupakan satu usaha daripada kerajaan demi menjaga keselamatan dan mengelakkan kebocoran data pengguna. Dan adanya pindaan ini, ia mampu membantu mengubah sedikit demi sedikit kedudukan mangsa menjadi lebih baik. Sekian sahaja video pendek daripada saya mengenai isu penyalahgunaan internet yang berlaku di Malaysia.
Dan saya berharap kita semua dapat mengelakkan diri daripada menjadi mangsa dan juga tidak menggunakan internet dengan tujuan yang salah dan memudaratkan orang lain.